Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akan ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Terima kasih juga yang mana dah subscribe dan yang belum subscribe, korang bolehlah subscribe untuk tidak ketinggalan menerima notification dari Cengkeh Channel. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik serta umur yang panjang, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini akak nak kongsikan satu kisah di mana kisah ni telah ditulis oleh penulis kisah seram yang dikenali sebagai Faizul Rizam. Tajuk untuk kisah malam ni Tikam Kayu. Macam pelik je kak tajuknya Tikam Kayu tu. Tikam kayu apa kak? Jangan banyak tanya. Kalau korang nak tahu, jom kita sama-sama ketahui kisah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kisah ni dilalui 3 orang sahabat baik yang sama-sama ambil cuti semata-mata nak pergi berkhemah dekat satu jeram. Time muda-mudi lah, time tu nak berseronok kan korang. Dan sebelum mereka ni kahwin, kalau dah kahwin nanti nak fokus pada family sendiri pula kan. So mereka ambil peluang yang ada tu, ambil cuti sama-sama untuk pergi hiburkan hati mereka. Rancang punya rancang, maka tibalah hari yang dinantikan untuk 3 sahabat ni tunaikan hajat hati mereka tu. Mereka sampai dekat jeram yang dituju tu selepas mereka dah selesai bersarapan, dah selesai uruskan segala keperluan yang perlu dibawa untuk berkhemah. Untuk pengetahuan korang, 3 sahabat ni nama dia seorangnya Bidin, seorang lagi nama dia Bat dan seorang lagi nama dia Kunyit. Jangan nak gelak korang, kunyit bukan sebarang kunyit ya. Dah lah, akak teruskan cerita pada kali ni. Mereka bertiga ni sampai je dekat jeram, mereka terus terjun ke dalam jeram, berkubanglah mereka kecuali Bidin. Bidin dia lebih selesa duduk dulu dekat atas sambil-sambil hayati keindahan alam, ambil angin dulu, dia nak melepaskan kepenatan dulu. Berbanding si kunyit dengan si Bat ni memang terus terjun habis. Bila dah agak ke petang, macam tu lah. Bidin pun dia rasa macam dah lewat sangat ni kan. So dia ajaklah 2 orang sahabat dia tu untuk naik pergi cari kayu api. Bat, jom ikut aku cari kayu api. Ajak Bidin. Lepak lah babe, awal lagi ni, berkubang lagi lah weh. Bat dia meneruskan berkubang tu tanpa menghiraukan ajakan Bidin. Berkubang tu maknanya mandi dekat jeram tu lah. Nak diajaknya si kunyit pula, Mamat tu lagilah dah jauh sangat dah bermandi-mandanya, dah berkubang jauh dah. Biarpun keluar nak tekak dia untuk menjerit, belum tentu lagi suara si Bidin tu akan didengari oleh kunyit. So baik tak payahlah. Nak atau tak nak, terpaksalah Bidin ni menunggu. Nak pergi seorang-seorang rasanya macam terketak juga lutut dia. Jadi dia tunggu je lah. Apa yang merisaukan Bidin, hari tu dah makin petang. Suasana petang di hutan simpan meranti patah. Nampak macam dah nak masuk ke gelap. Dia gelap agak-agak masa tu lebih awal tau. Sebab dah ada tanda-tanda seperti hari tu nak hujan. So awan itu dah terlampau mendung, ditambah pula dengan pokok-pokok dekat situ. Memang dah merisaukan pada Bidin untuk mereka ni tangguhkan lagi pergi cari kayu api. Entah-entah sekarang bermalam tanpa kayu api. Weh, jomlah, hari dah nak gelap ni. Bat masa tu dia berhenti berkubang, dia mendongaklah tengok ke langit. Ya ke tak dah gelap? Ya, memang dah makin gelap.
Teruslah dia naik ke tebing. Dari jauh dia lambai-lambaikan tangan dia tu kepada kunyit. Dia panggilkan kunyit supaya naik. Sejuk Kunyit, kau naikkan tungku. Aku dengan Bidin nak pergi cari kayu api. Dah lewat ni. Okey, baik. Kunyit dia bagi isyarat okey. Bidin dengan Bat, mereka pun masuklah ke belukar yang berada berdekatan untuk mencari kayu api. Di tangan masing-masing tu memegang parang. Yang paling depan memang syok sebab boleh main libas-libas parang. Hilang juga tekanan kerja sekejap. Tu Bat, boleh potong-potong. Cari lagi satu yang macam ni. Aku rasa dah cukup untuk malam ni. Bat bersetuju dengan pendapat Bidin. Kayu yang banyak tu, dahan kecil-kecil tu nampak sesuai dan kering untuk kegunaan mereka, kata Bidin. 5 minit selepas tu, separuh dah selesai mereka kerjakan. Bat, dia ada nampak sesuatu tau. Din, kau nampak tak apa yang aku nampak? Nampak apa? Mata Bidin dah meliar. Dia memandang ke kiri, dia pandang ke kanan, dia pandang belakang, pandang atas, pandang dalam keadaan cemas tau. Sinilah. Sini. Nia, cuba kau tengok kayu ni. Kayu ni, tikam kayu lagi satu ni sampai tembus. Wish, aku tak pernah tengok macam ni. Bat dia menunjukkan pada satu perdu dahan tu di mana kayu sedang mencocok pada kayu. Orang kata menikam pada kayu yang lain. Jadi agak pelik lah untuk mereka sebab itu baru first time mereka jumpa. Bidin dia teliti betul-betul pada apa yang ditunjukkan oleh Bat tu. Yalah, ada satu kayu runcing yang menikam pada dahan kayu ni. Nampak macam keadaan menikam tu terjadi. Nampak macam semula jadi je, bukan buat-buatan orang ni, kata dia. Pelik ni, aku nak simpan lah, kata Bat. Tanpa berlengah, dia memotong sebahagian dari perdu dahan tu. Dia tak nak merosakkan perdu tersebut tau. Sebab perdu tu memang sangat unik. So dia potong mengikut ukuran yang memang dah cantik. Lepas tu dia ambilkan dahan pokok tu. Dia nak bawa balik. Kau nak buat apa dengan kayu tu? Tak takut ke kalau benda tu ada penjaga ke? Tanya Bidin. Tak adalah. Kayu je pun. Lagipun kita memang nak bakar kayu ni kan? Bat terus meletakkan ke tepi dulu kayu tu. Lepas tu dia terus selesaikan kerja dia mengumpul kayu api. Banyak juga kayu api yang mereka dapat kumpul. Sedang mereka memikul pencarian mereka dan mereka nak balik ke kemah, Bat dia rasa seperti ada sesuatu mengekori mereka. Serta-merta bulu roma tengkuk Bat meremang. Dia dapat merasai seolah-olah ada angin dingin sepintas lalu melintasi di hadapan dia. Wush, apa tu? Bisik Bat dalam hati. Ada apa, Bat? Tak ada apa. Dia meneruskan langkah. Sesampainya mereka di kemah, tungku dah pun tersedia. Kunyit dia terus mulakan operasi menyalakan api dapur. Manakala Bidin dia menyalakan unggun keselamatan. Bat dia duduk di pintu kemah sambil dia belik-belikkan kayu yang dia ambil tadi. Keadaan pada waktu tu dah agak suram. Lebih kurang 1 jam lagi keadaan akan jadi gelap sepenuhnya. Shh. Ada sesuatu yang memanggil lah. Bat yang mendengar bisikan memanggil tu memandang keadaan sekeliling. Dia memusingkan kepala dia cari sehinggalah mata Bat tu tertumpu pada satu kelibat yang sedang berdiri di jalan masuk belukar yang dia dan Bidin mencari kayu api tadi. Kat mana laluan yang dilalu tu, kat situlah dia nampak kelibat tu. Disebabkan suasana dah agak suram sangat, kelibat tu dia tak dapat nak lihat dengan jelas tau. Nampak seperti seorang perempuan yang memakai gaun labuh. Bila dia amati betul-betul, rupa-rupanya kelibat tu melambai ke arah Bat. Gitu. Bat cepat-cepat dia alihkan pandangan dia tak nak tengok. Nafas Bat jadi kencang. Dah sebut tak keruan dah dia. Weh, kau apa hal? Kunyit jerkah lah. Tak kenapa? Punyalah terkejut Bat bila dia pandang ke arah kunyit. Mata dia terbeliak tau. Punya takut. Kau kenapa ni? Bidin pula datang menyapa mereka.
Bat dia diam 1000 bahasa. Dia menoleh semula ke tempat kelibat tu, tapi kelibat perempuan tu dah tak ada. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, aku okey ya. Aku okey dia. Don't worry. Selepas makan malam, mereka bertiga menghadap api sambil berbual dan bermain gitar. Bat dia hanya diam je selepas dia dah ternampak kelibat tu. Ini membuatkan Bidin dengan Kunyit dia jadi risau tengok keadaan sahabat dia tu. Weh, Kunyit, berhenti kejap. Bidin minta Kunyit berhenti bermain gitar. Bunyi apa tu Kunyit dengan Bat dia meneliti bunyi apa yang dimaksudkan Bidin. Disebabkan ada bunyi aliran air jeram. Agak sukarlah untuk dia mendengar pada bunyi yang dimaksudkan tu. Mereka mesti mengamati betul-betul dan mereka perlu dengar dengan teliti. Baru mereka dapat dengar bunyi yang pelik tu. Sedikit demi sedikit mereka dapat mendengar dengan jelas. Rupanya ada suara perempuan seperti mendayu-dayu. Sesekali dengar suara tu macam ketawa kecil. Sesekali macam menangis. Macam tu. Jadi mereka ni hilang fokus tau. Weh, kau dengar kan? Apa tu? Mereka dah memandang antara satu sama lain. Mereka mermati sekeliling. Tak ada apa-apa pun. Tapi suara tu stay ada. Tak ada apa pun. Kata Bat sambil didongakkan ke atas. Beraninya Bat ni dia nak tengok ke atas. Manalah tahu kot ada ke atas kan bunyi tu. Bila Bat mengalihkan pandangan dia dari atas tu kembali ke arah unggun api, alangkah terperanjatnya dia bila ada seorang gadis memakai serba putih sedang menyangkung di sebelah Kunyit yang duduk bersila di atas tanah. Gadis tu menghalakan muka dia tepat ke arah Bat. Dia menyeringai. Ekspresi wajah gadis tu sangat menggerunkan. Dia menyeringai, kalau korang nak imagine, dia macam watak Joker dalam cerita Batman. Macam mana Dengan mulut dia yang lebar dan mata dia yang ditebeliakkan. Memang sangat menggerunkan. Bidin dengan Kunyit, dia macam tak perasan gadis tu berada dekat situ. Ush, meremang bulu roma aku. Kunyit dia menggosok-gosokkan tengkuk dia sambil mata Kunyit ni melilau sekeliling. Dia cuba cari sesuatu tau. Dia dapat rasa macam ada tak kena. Macam kita lah bila sesuatu yang lalu macam tu terasa kan. Tapi dia masih tak sedar bahawa benda tu memang dah ada di sebelah dia je. Cuma kawan dia je yang perasan. Bat serta-merta dia alihkan pandangan dia ke arah lain. Nafas Bat dia jadi kencang semula. Kali ni lebih laju dari sebelum ni. Weh Bat, kau ni dah kenapa? Dari tadi kau buat perangai pelik je. Tanya Kunyit tak puas hati geram. Perlahan-lahan Bat dia memandang ke arah mereka semula. Gadis tu dah tak ada. Tapi bunyi suara mendayu tu masih lagi kedengaran dan ini menambahkan lagi perasaan tak tentu arah Bat. Dia cuba amati lagi tau. Jelas sangat berderau darah dia pada waktu tu. Aku rasa tak sedap hatilah, kata Bat. Korang tak nampak ke apa yang aku nampak? Tanya Bat pada Bidin dan Kunyit. Bidin dengan Kunyit dia pandang sesama sendiri dan dia pandang balik semula ke arah Bat. Nampak apa? Tanya mereka serentak. Mata Bat dia melilau memandang ke semua arah. Semualah dia tengok kan. Ada apa? Mata Bat dia melilau memandang ke semua arah. Dia ketakutan sebenarnya. Dalam keadaan ketakutan tu, dia risau dengan apa yang dia nampak tu akan mengganggu mereka. Kedua sahabat baik dia tak pernah melihat dia berkelakuan macam tu. Tiba-tiba Bat ni seperti nampak sesuatu. Bat mula meracau seperti orang gila yang sedang diserang lebah. Tangan Bat dia menempis-nempiskan sesuatu. Dia tempis ikut suka hati dia je. Entah apa yang ditempiskan pun entahlah. Bidin dengan Kunyit sendiri pun tak tahu. Bat dia terdiam. Sekejap mata dia ni terbeliak. Dia masa tu tengah duduk tau. Dia pun bingkas bangun dan dia berdiri tegak. Bidin dengan Kunyit jadi tambah hairan lah. Apa sudah jadi dengan kawan aku ni? Tingkah laku sahabat dia tu betul-betul pelik. Weh, kau kenapa ni weh? Tanya Kunyit. Baru je Kunyit nak menarik tangan sahabat dia tu, tak semena-mena dia terus lari meninggalkan kemah
menuju masuk ke dalam hutan. Si Bud ni, dia dah lari dah. Dia tak peduli dah dekat kawan-kawan dia ni, dekat sahabat dia. Woi Bud, mana kau nak pergi tu Aduh, mampuslah kita weh. Bidin dia menepuk dahi. Dia yelah malam-malam macam tu mana nak talanya si Bud tu. Tak dia takut ke? Din, kita kena kejar dia lah. Nanti dia hilang terus, mampus kita. Nanti. Jangan melulu. Aku rasa ni mesti ada kena-mengena dengan benda yang dia jumpa siang tadi. Benda apa? Bidin, dia bawakan kunyit masuk ke dalam kemah. Masa tu dia tengok di sebelah beg Bud ni ada kayu pelik yang mereka jumpa petang tadi masa mereka tengah cari kayu api. Bidin dengan kunyit, dia ambilkan kayu tu sambil dia belik-belikkan kayu tu. Kayu tu memang pelik. Apa benda ni? Pelik betul lah bila kayu tikam kayu lain. Pelik lah, kata kunyit sambil dia pusing-pusingkan kayu tu. Tiba-tiba ada angin sepintas lalu menghembus di hadapan mereka. Mereka terdiam sekejap. Angin apa tu? Bulu roma mereka tiba-tiba je tegak berdiri. Aku dah bagi tahu Bud, jangan ambil. Takut ada yang jaga benda ni. Dia tu degil juga. Dah 2 hari kita kat sini tapi tak ada apa-apa pun yang berlaku. Tiba-tiba kena kacau pula. Hati aku kuat mengatakan benda ni lah puncanya. Dah tu kita nak buat apa? Tanya kunyit. Aku pun tak tahulah. Kau campak je lah dekat mana-mana belukar sana. Lepas tu kita pergi cari Bud. Aku tak tahu nak fikir apalah. Aku rasa kan kita memang kena belah dari sini lah malam ni. Malam ni juga memang kita kena belah lah. Kunyit dia bersetuju. Dengan berbekalkan lampu suluh, mereka berdua masuk ke belukar tempat Bud lari menghilangkan diri. Kayu yang ada dekat tangan Bidin tu dilempar sejauh mungkin. Tok Nenek, kami minta maaf. Tolong jangan ganggu kami. Laung kunyit. Mereka memulakan langkah untuk masuk lebih jauh ke dalam hutan yang amat gelap tu. Mata mereka meliar lah. Mereka cari sahabat mereka. Si Bud ni cari tak jumpa juga. Mereka suluhkan keliling hutan untuk tengok-tengok kan. Kot-kot lah. Adalah sahabat dia tu terselit kat mana-mana ke, tersadung akar pokok ke, terjatuh ke. Cuba jugalah mereka cari. Bud, mana kau, Bud? Mana kau? Teriak mereka ulang-ulang kali. Bud, sahut Bud. Masa mereka tiba di satu batu-batan yang besar, batu tinggi. Di suluhnya mereka merata di sekitar kawasan berdekatan batu tu. Manalah tahu kok kan, Bud ada kat situ. Mereka nampaklah dekat batu tu dah diselaputi dengan akar-akar pokok hutan. Memang nampak menyeramkan pada saat tu, walaupun pandangan mereka tu terbatas tau, sebab mereka hanya menggunakan lampu suluh sahaja, tapi mereka suluh tu memang boleh nampak jelas lah pada pandangan mereka. Masa Bidin menyuluh ke arah satu batu yang berdiri sebelah batu yang besar tu, dia ternampak kelibat seseorang yang menghulur kepala seperti sedang meninjau mereka. Seseorang yang seperti mengintai mereka pun ia juga. Bud, kau ke tu? Bud, oi, kau ke tu? Bidin dia terus je pergi ke arah kelibat tu. Dia nak periksa. Manalah tahu tu memang Bud. Bud kan tak keruan tadi macam gila kan. Bila Bidin menyuluh ke belakang batu tu, dia hampa tau. Sebab disangkakan Bud ada kat situ. Rupanya tak ada. Tak ada siapa pun kat situ. Bidin lepas tu dia terus je pergi semula dekat kunyit yang sedang mencari di bahagian lain. Bila Bidin menyuluh ke arah kunyit, dia serta-merta jadi terkejut. Bidin dia tak mampu nak kata apa-apa dah time tu. Masa dia tengah suluh tu, rupanya korang ada seorang gadis sedang berdiri tekak di belakang kunyit sambil memandang ke arah Bidin. Wajah gadis tu sedang menyeringai, membuatkan Bidin rasa serba tak selesa. Tubuh Bidin dah mula dibasahi dengan peluh jantan. Lebih kurang macam seseorang yang sedang bersauna. Macam itulah peluh dia menitik-nitik satu badan peluh dia. Bidin menggigil satu badan. Kaki dia terketak-ketak. Kunyit dia tak sedar pun gadis tu dah ada di belakang dia. Agak sebelah juga belakang macam tu. Bulu roma kunyit tegak berdiri. Dia menggosok-gosokkan tengkuk dia tu sambil memandang ke arah Bidin. Macam lah aku rasa macam ada yang tak kena lah macam tu.
Aku rasa kita cari kat... kau ni dah kenapa, Din? Dia melihat Bidin dah keras tak bergerak. Mata Bidin terbeliak memandang ke arah kunyit. Lepas tu dengan perlahan Bidin ni dia mengangkat tangan sambil dia menunjuk ke arah belakang kunyit sambil tangan dia terketak-ketak macam tu. Kunyit cepat-cepatlah disuluhkan dekat belakang dia. Tak ada apa pun. Dia suluh semula ke arah Bidin. Lampu suluh yang ada dekat tangan Bidin tu jatuh ke tanah. Tangan dia ni masih menunjuk ke arah belakang kunyit. Walhal kunyit tengok ke belakang dia dah tak ada apa-apa pun. Tapi itulah respon daripada Bidin. Tiba-tiba seperti bat juga. Bidin dia lari, dia tinggalkan kunyit dan dia masuk lebih jauh ke dalam hutan. Tak sampai pun 1 minit Bidin ni dah hilang dari pandangan. Lampu suluh dia biarkan je kat tanah macam tu. Weh Din! Alah, dah kau pun dah kenapa tu? Kunyit dia cuba nak mengejar tapi gagal sebab ianya berlaku sangat pantas. Tak sempat pun kunyit ni nak berfikir ke, kunyit ni nak cuba halang si Bidin ke macam mana. Tak sempat. Dia tak boleh nak buat apa-apa kat masa tu. Maka hanya tinggal kunyit sahaja di situ di dalam hutan tebal yang sangat gelap. Ditemani bunyi-bunyian hutan yang memenuhi kesunyian malam tu. Menambahkan lagi rasa seram si kunyit. Kunyit dalam keadaan ketakutan yang amat sangat. Dia terus juga berjalan tanpa arah tuju. Tak tahu dah dia nak ke mana. Segala ceruk hutan dekat sekeliling dia tu, dia suluhkan sana, suluhkan sini. Dah tak tahu nak buat apa. Dah kebingungan dah dia masa tu. Bahaya ni kalau aku cari seorang-seorang ni. Baik aku balik ke kemah dulu. Dia berkata sendirian dalam keadaan terketar-ketar. Lampu suluh dekat tangan kunyit masih lagi ligat. Dia suluhkan sekeliling dalam keadaan tangan dia terketar-ketar. Dada dia duk-duk. Kunyit dia beranikan diri, dia melangkah balik semula ke kemah. Apa je bunyi yang keluar, yang dia dengar, dia terus suluh. Lepas tu dia dengar lagi bunyi cekik, dia suluh. Tak kira lah apa pun. Dia nak pastikan dia selamat. Dia cuba nak mempercepatkan langkah dia. Dalam masa yang sama dia rasa cemas, rasa was-was. 5 minit dia berjalan, rupanya dia masih tak juga sampai dekat kemah. Aku rasa tadi aku dah jalan jauh dah aku masuk. Bukannya aku masuk jauh sangat tadi. Sekejap je tadi. Takkan tak sampai lagi. Kunyit dia jadi macam blur tau. Dia jadi macam cemas ada, blur ada. Semuanya bercampur bau. Macam mana aku boleh tak sampai ni? Aku kat mana ni? Dia yakin yang dia sebenarnya sedang sesat. Ini kerana selepas 5 minit berjalan, dia masih juga sampai di tempat yang sama. Di depan batu besar tadi. Dia pusing lagi sekali. Dia tetap sampai tempat yang sama. Macam mana aku boleh sampai kat sini ni? Tok, nenek, cucu tumpang lalu nak balik ke kemah. Kunyit bersuara sambil mata dia, sambil lampu suluh dia melilau menyuluh keliling. Suasana dia jadi sangat sepi. Kunyit boleh dengar bunyi nafas dia yang semakin kencang. Psst. Psst. Ada suara berbisik di telinga dia memanggil dia. Dia rasa jelas sangat, dekat. Disuluhlah ke arah bisikan tu. Dekat-dekat dengan dia, disuluhlah. Tak ada apa-apa pun. Siapa nenek kau? Satu suara perempuan datang dari arah kiri dia. Siapa? Nenek kau? Dia pun cepat-cepatlah menyuluh. Pun tak ada juga. Tak ada siapa pun kat situ. Tiba-tiba bulu roma dia menegak. Kunyit dia rasa ada sesuatu sedang memegang kaki dia pada waktu tu. Dia halakan lampu suluh dia ke bawah. Mata kunyit terbeliak bila dia tengok ada seorang gadis sedang memeluk kaki dia. Gadis tu menyeringai sambil mendongak kepala memandang ke arah kunyit. Memang seram. Kunyit dah tak tentu hala dah jadinya. Dia rasa dah tak mampu dah nak berdiri dah. Nak terkencing pun ada. Tak semena-mena gadis tu bangun dan gadis tu menerjah muka dia. Lepas tu kunyit dia tak sempat dah nak memekik ataupun dia nak menjerit. Memang tak dan dah. Suasana menjadi kelam betul pada waktu tu. Apa yang jadi seterusnya akan sambung. 4 hari berlalu. Pasukan mencari yang dah 2 hari menjalankan operasi masih lagi mencari mereka bertiga yang dikatakan hilang.
Dekat kawasan tempat mereka berkhemah telah menjadi markas operasi pencarian. Operasi itu melibatkan pihak polis, ranger dan beberapa penduduk orang asli. Macam itulah. Nasib baik sebelum mereka masuk berkhemah kat situ, mereka ni dah melaporkan diri dekat balai berdekatan. Kalau tak ada siapa pun yang akan tahu mereka tu hilang. Tuan, kami dah jumpa seorang. ASP Kasim yang menguasai operasi mendapat perkhabaran melalui radio. Tak lama kemudian satu lagi laporan diterima bahawa mereka telah menjumpai kunyit. Dilaporkan juga salah seorang dari mereka dijumpai di pangkal sebuah pokok, manakala seorang lagi dijumpai di tepi sungai. Ketika mereka dijumpai, mereka dalam keadaan sedar, tapi mata mereka terbeliak memandang ke satu arah je. Mereka seperti terpukau dan mereka tak bagi respon pun apabila ditanya bertubi-tubi. Mereka hanya keraskan diri mereka sambil memandang ke satu sudut tersebut. Setengah jam kemudian, Bidin dan Kunyit dibawa keluar dari kawasan tu. Keadaan mereka jadi tak terurus. Baju mereka habis koyak rabak, muka mereka cengkung, mata mereka terbeliak. Dan mereka selalu memandang ke sekitar kawasan tu seperti sedang takutkan sesuatu. Tinggal Bat je yang masih belum ditemui. Dalam satu bahagian di satu sudut hutan tu, Sarjan Abu mengetuai sekumpulan pencari. Mereka berjalan sehinggalah mereka sampai ke kawasan yang dipenuhi dengan batu-batu yang dipenuhi dengan akar-akar tu. Ingat tak Kak cakap tadi, siapa nama sahabat dia ni ada pergi dekat batu tu kan? Sarjan, sini ke? Kita dah lalu banyak kali kan kat sini kan? Dah banyak kali dah kita lalu. Apa kata kita ke sana pula? Seorang ranger memberi cadangan sambil menunjukkan lokasi atas sebuah peta yang mereka bawa. Semasa mereka tu sedang berbincang, salah seorang dari pasukan mencari yang merupakan orang asli, dia merasakan ada sesuatu yang tak kena dengan kawasan tu. Dia berjalanlah memerhatikan sekitar kawasan. Lepas tu dia meneliti serata ceruk untuk mencari petunjuk. Cari juga. Sarjan, datang sini cepat. Dia memanggil tau. Bila pasukan sarjan tiba, mereka melihat orang asli tu sedang menyelak akar yang berserabut menutupi batu. Jelas kelihatan ada sebuah gua kecil yang tersembunyi dekat batu tu. Pinjam lampu suluh. Pinta sarjan, lepas tu sarjan tu masuk ke dalam. Tak sampai seminit, sarjan menjerit dari dalam. Dah jumpa. Bat dijumpai dalam keadaan yang sama seperti kawan-kawan dia yang lain. Pada masa Bat dijumpai, dia sedang memeluk lutut dia dan dia telah mula menggigit daging jari dia sendiri. Sarjan boleh tahu sebab kuku Bat telah habis semua digigit, malah dicabut oleh diri dia sendiri. Mulut Bat ni dipenuhi kesan darah dan kesemua hujung jari Bat ni mengalami kecederaan yang agak teruk disebabkan perbuatan dia menggigitkan jari dia sendiri. Dalam keadaan yang masih lagi ketakutan, Bat dibawa keluar dari situ. Semasa Bat melangkah keluar, dia ternampak kelibat gadis tak jauh dari tempat dia berada. Gadis tu melambai-lambai ke arah dia dan muka gadis tu masih sama juga, menyeringai ke arah dia. Cepat-cepat dia memalingkan muka dia ke arah lain dan dia lajukan langkah. Walaupun jelas sangat pada waktu tu Bat masih lagi lemah, tapi Bat boleh jadi kuat sebab terlampau takut. Bat dah tak sanggup dah nak datang kat situ lagi. Pengalaman tu bakal menjadi mimpi ngeri mereka bertiga sampai ke hujung nyawa. Iktibar dari kisah ni, nak masuk hutan bukan dilarang, tapi bacalah bismillah, tertiblah semasa berada di kawasan yang asing bagi kita. Jangan mudah terpesona dengan apa yang berada di hutan tu, kerana mungkin ianya berpenunggu. Sebaiknya mulakan apa sahaja yang ingin kita lakukan dengan lafaz bismillah dan mohonlah perlindungan hanya pada Allah, bukan pada tok nenek yang kita gelarkan tok nenek macam tu, tak. Tapi kita mohon perlindungan hanya kepada Allah. InsyaAllah semoga kita sentiasa dalam rahmat perlindungannya. Iktibar ni untuk akak juga, ambil jika akak pergi ke mana-mana, insyaAllah.
Sekian saja untuk kisah pada malam ni. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai pertauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, yang tak elok jangan ikut. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua kerana sudi dengar dari awal sampai habis. Kalau korang ada kisah-kisah seram untuk dikongsikan, korang boleh emailkan pada Ceki Channel seperti yang tertera. Terima kasih korang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.